Gawai yang dibawakan oleh Monica seketika tadi. Seterusnya, kita juga nak memberikan perbincangan berkenaan lanjutan apa yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia berkenaan tentang pengumuman bagi kadar dasar semalaman ataupun overnight policy rate yang dinaikkan sehingga kadar 25 mata asas ataupun 2.0%. Jadi untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut berkenaan isu ini, kesan dan juga akibatnya, kita terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, juga merupakan Timbalan Presiden Persatuan Kekitangan Akademik Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, apa khabar Ismail? Ya, Alhamdulillah baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Selamat Hari Raya juga. Prof, kita terus saja kepada berlanjutan daripada apa yang diumumkan oleh pihak Bank Negara Malaysia berkenaan OPR tersebut. Dalam perihal untuk kita mengetahui di sebalik pengumuman itu, apakah ia menggambarkan satu situasi keadaan ekonomi domestik yang baik, Prof? Okey, kalau kita lihat dia sebenarnya macam ni kalau kita lihat kepada perancangan sebuah negara dia ada dua kaedah utama, iaitu perancangan fiskal dan juga perancangan monetary. Perancangan fiskal tu adalah melihat daripada kita lihat daripada bajet tahunan, belanjawan dan sebagainya, tapi yang monetary ni di mana bank negara akan menaikkan ataupun menurunkan kadar OPR salah satunya untuk memastikan pertumbuhan atau penawaran duit kita tu di dalam pasaran tu. So di sini kedua-duanya fiskal dan monetary ni adalah untuk memastikan bahawa ekonomi kita sentiasa berkembang dengan baik. Jadi sebagai contohnya, kalau masa ekonomi tengah tidak berapa cantik, contohnya masa COVID, masa COVID hari itu, kadar OPR telah diturunkan. Ini untuk memastikan bahawa orang ramai lebih mempunyai wang di tangan. Jadi mereka nakkan kita ni lebih mempunyai wang di tangan untuk kita berbelanja. Untuk kita berbelanja dan ekonomi itu boleh beransur-ansur kembali pulih. Dan apabila sebagai contohnya, kalau ekonomi itu terlalu berkembang dengan pesat sangat, maka bank negara boleh menurunkan kadar OPR tu untuk memastikan dia tidak terlampau panas sangat ekonomi tu. Kita boleh katakan overheated lah. So dalam kaedah ini ia digunakan untuk memastikan kita ni ada duit di tangan ataupun kita ni tidak terlampau banyak duit di tangan. Secara untuk bagi orang faham dengan secara mudahlah. Saya letakkan dalam Prof. Saya letakkan dalam kata mudah sebegini. Kalau sekiranya ia memberi kesan kepada khususnya kepada pembayaran pinjaman dan sebagainya. Contohnya, kalau sebulan kadar pinjaman yang kita bayar adalah 1,000 dan mungkin akan naik sehingga 1,200 ataupun 1,300 dalam kesimpulan yang mudah. Jadi untuk itu dengan tunai di tangan pengguna itu akan berkurangan. Jadi apakah apabila tunai di tangan pengguna berkurangan, ia akan menyebabkan kuasa membeli pengguna juga semakin kurang, Prof? Okey, betul kalau dari segi itu, contohnya apabila OPR meningkat, kadar base rate dan juga base financial rate ini akan meningkat. Jadi bank akan meningkatkan dia punya kadar ini, tapi ianya hanya terkesan kepada pinjaman yang berubah. Pinjaman yang tetap fixed rate dia tak akan berubah. Fixed rate dia akan tetap pada kadar yang biasa. Jadi apabila kalau kita sebagai contohnya peminjam yang menggunakan variable rate tersebut, maka kita akan terkesanlah daripada kenaikan kadar ansuran kita bulanan. Jadi macam contohnya daripada 1,000 kepada 1,200 kan. Apabila kita telah naik daripada ansuran tu, maka kita punya pendapatan boleh guna kita dah berkuranglah. Sebab apa? Kita dan terpaksa membayar lebihan kepada ansuran pinjaman tadi. Jadi ianya akan mengurangkan kuasa beli kita untuk membuat pembelian dan sebagainya. Tapi ini adalah untuk salah satu sebab mengapa kadar OPR dinaikkan adalah untuk mengawal kadar inflasi. Untuk mengawal kadar inflasi. Dia dipanggil target inflation rate lah. So maksudnya pada jangkaan pada waktu akan datang, kita mungkin bank negara telah menjangkakan bahawa kadar inflasi akan meningkat. Jadi maka maksudnya untuk mengawal kadar inflasi ini, mereka boleh meningkatkan kadar OPR tersebut. Supaya apabila kita sebagai contoh rakyat kurang mempunyai kuasa membeli, maka harga-harga barang tu mungkin akan
agar tidak meningkat dengan terlalu tinggi. Okey. Okey, macam tu. Perihal itu juga apabila dikatakan tadi ia tidak akan memberikan kesan secara langsung kepada fixed rate kepada pinjaman tersebut. Namun persoalan kepada pinjaman-pinjaman yang berasaskan institusi keuangan Islam ataupun pinjaman kepada institusi patuh syariah ini, apakah ia juga turut terkesan disebabkan oleh OPR? Okey, kalau kita lihat dalam konteks perbankan Islam, perbankan Islam pun ada juga yang menggunakan kadar berubah tu. Okey. Dan juga ada yang menggunakan kadar tetap. Kadar tetap, tapi selalunya yang kadar tetap tu yang membuat contohnya pembiayaan pada tahun 2000 ke bawah lah. Jadi pada waktu sekarang ni bank-bank Islamik juga menggunakan kadar pembiayaan berubah. Kadar pembiayaan. Jadi apabila OPR naik, maka bank-bank Islam punya kita yang menggunakan pembiayaan perbankan Islam juga akan terkesan daripada kenaikan kadar OPR tersebut. Jadi maksudnya walaupun perbankan Islam dikatakan mempunyai harga jual yang tetap, tetapi dia punya kadar pembiayaan itu adalah berdasarkan kepada kadar pembiayaan berubah. Jadi kita pun akan terkesanlah kalau menggunakan kadar perbankan Islam. Melainkan kalau kita tak kisahlah sama ada kita ni perbankan Islam ataupun konvensional, tapi kita memilih untuk menggunakan pembiayaan kadar tetap. Yang itu kita tidak akan berubahlah pada waktu terdekat. Okey, bergantung kepada skim pinjaman ataupun kaedah pinjaman yang diambil oleh klien ya. Doktor, situasi juga ingin digambarkan hubung kaitnya dengan kemasukan labur asing untuk sama ada turun naik bagi pengumuman OPR ini, bagaimana kesan anjalan yang akan memberi kesan kepada pelaburan labur asing ini? Okey, kita lihat kepada ini bukannya satu perkara yang agak mudah lah untuk kita lihat. Sebagai contohnya, memang dalam apabila kita meningkatkan kadar OPR, kita punya kadar contoh yang diberikan oleh bank akan lebih tinggi berbanding yang dulu. Dulu kita OPR kita adalah 1.75%. Sekarang ni naik kepada 2%. Jadi dia akan memberikan kesan kepada kadar fixed deposit, kadar keuntungan bond atau sukuk dan sebagainya. Dan apabila kadar ni yang meningkat, ianya selalunya kalau kadar keuntungan ataupun interest ni meningkat, maka ia akan menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di dalam sebuah negara lah. Tapi ianya bukanlah satu mekanisme yang cepat. Kita boleh tengok dia kalau orang nak melabur ke dalam Malaysia, ia memerlukan lebih hanya daripada kadar OPR, sebab dia ada faktor-faktor lain juga yang perlu dilihat. Kalau kita lihat dalam konteks ini juga melibatkan tentang inflasi, tentang interest rate tadi, dan juga kadar pertukaran asing kalau kita lihat dalam konteks keseluruhan pelaburan asing ni. Tapi secara teorinya apabila kadar interest ataupun kadar OPR ini makin tinggi di sebuah negara, maka orang akan berminat untuk melabur ke dalam negara tersebut kerana ia memberikan pulangan yang lebih tinggi, terutamanya apabila kita banding antara negara. Satunya kalau negara Malaysia, kadar pelaburannya adalah 5% sebagai contohnya. Tapi kalau di sebuah negara lain iaitu negara X, dia memberikan hanya pulangan sebanyak 3%. Jadi kita sebagai pelabur sudah tentu akan cuba untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi tapi dengan risiko yang lebih rendah. Dalam konteks ni itu ada punya penjelasannya bagaimana kita melihat bahawa kadar OPR ni memberikan kesan kepada pelaburan asing untuk masuk ke dalam negara Malaysia. Okey, Doktor, kita juga pernah menyaksikan kenaikan sehingga 2.25% dan juga penurunan sehingga 1.75%. Apakah selepas ini akan berlakunya kenaikan yang akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia secara perlahan-lahan untuk OPR berkesan dan juga bertindak daripada pengumuman baru-baru ini? Okey, kalau kita lihat dalam konteks ni, Bank Negara perlu melihat kepada seluruh konteks ekonomi global dan juga ekonomi lokal. Apabila kalau kita lihat daripada theoretical aspect dia apabila sebuah negara tu sedang berkembang maju, maka bank negara dia akan melihat kepada konteks ni tadi lah. Kalau dia tak buat sesuatu, maka mungkin harga barang pada waktu tersebut akan melonjak-lonjak tinggi.
mungkin boleh jadi hyperinflation yang dikatakan. Sebagai contohnya Turki sekarang ni mempunyai inflasi sebanyak 70%, hampir 70%. Tapi Malaysia dalam konteks kita masih lagi 2.2% inflasi kita. Dalam konteks ni kita memang hendakkan sebuah negara itu berkembang maju, dan tapi kita nak pastikan bahawa inflasi yang kita ataupun kenaikan harga barang ni adalah terkawal. Terkawal. Dari segi ini kita akan lihat bahawa sebab Bank Negara Malaysia dia akan bersidang, bermesyuarat selama sebanyak 6 kali dalam setahun. Jadi mereka akan melihat dia dari masa ke semasa. Jikalau harga barang sebagai contohnya naik terlalu tinggi ataupun mereka menjangkakan bahawa untuk target inflation mereka, maka di sini kita boleh menjangkakan bahawa Bank Negara Malaysia akan menaikkan kadar OPR tersebut dari secara berperingkat-peringkat. Tapi kalau boleh tu janganlah naik sampai 50 mata asas sekali naikkan. Itu akan itu agak mengejutkan kita sebagai pengguna kan, kita ni yang menggunakan perbankan sebagainya, banyak hutang sini hutang sana, kalau naik 50 mata asas tu dia akan memberikan kesan kepada kita lah. InsyaAllah pengumuman itu akan sama-sama kita tunggu dan kita nantikan dari semasa ke semasa. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali untuk berkongsi pandangan berkenaan tentang kesan kepada OPR yang telah pun diumumkan oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ini. Terima kasih Doktor. Kita nak berehat seketika. Seketika nanti kita akan bercakap berkenaan curang. Apakah ia satu perbuatan jenayah?